Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini terdapat bersama-sama, berhimpun, berjamaah dan bermudzakarah atau berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pun rasanya amat beruntung datang ke surau pada malam ini. Kerana yang pertama, tuan-tuan dapat 3 salam, rahmat dan keberkatan. Mesti berucap. Dia ucapkan salam. Saya bercakap, salam lagi. Salam, rahmat dan keberkatan. Kan untung, boleh balik lah. Salam, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Perkataan salam dari Allah. Kan istimewa kita dapat. Lepas solat kita doa, kita wirid. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah memberi kesejahteraan. Minkas salam, dari engkaulah kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, kepada wahai Allah kembalinya salam itu. Wa adkhilal jannah darussalam, masukkan kami ke syurga darussalam. Tahu untung itu. Maksudnya tuan-tuan datang ke surau dengan ceramah, dah untung dah. Tak ada apa masalah. Dan lepas solat maghrib, kita semayang sunat maghrib. Pahalanya Allah ampunkan dosa kita 20 tahun. Maka jangan tinggalkan semayang sunat lepas maghrib. Sunat muakkad. Sebelum maghrib tidak muakkad. Selepas maghrib muakkad, dan pahalanya Allah ampunkan dosa kita 20 tahun. Harapan ke syurga itu dah ada dah. Jangan bimbang. Kita confirmkan. Kita yakinkan diri kita, aku ahli syurga. Jangan kata, aku rasa-rasa neraka aku. Jangan. Jangan cakap gitu. Kita mesti, Nabi kata, tafa'al tanalu. Tafa'al bil khair tanalu. Optimislah. Niscaya kamu akan mencapai. Sama juga kita berdoa. Kalau berdoa, kita yakin doa itu akan dimakbulkan oleh Allah, akan termakbul lah. Soalan kita ni sekarang, rasa-rasa tak dapat. Nah, itu tak dapat. Nah, yang kedua. Yang kedua, Luqman berpesan kepada anaknya, wahai anakku, sekiranya kau mengetahui ada mana-mana majlis yang ada menyebut nama Allah, engkau singgah. Kalau rahmat turun, kau pun boleh tumpang sama. Tetapi kalau ada mana-mana majlis yang tidak ada menyebut nama Allah, jangan singgah. Kalau musibat turun, kau pun boleh tumpang sama. Sama juga Luqman berpesan kepada anaknya, wahai anakku, kalau ada mana-mana majlis ilmu, engkau duduklah. Kalau engkau tak ada ilmu, kau dapat ilmu. Kalau engkau ada ilmu, bertambah ilmu. Jadi kita, mana-mana majlis ilmu, duduk. Tapi satu saya nak pesan, lain kali lah, bukan hari ni, lain kali. Bila ada mana majlis ilmu, bawa kertas tulis. Itu silap. Berapa tahun dah itu ngaji. Dulu-dulu ni, waktu saya mengaji dulu, tuan guru saya tak bawa kitab. Dia alim. Kami anak murid bawa kitab. Masa anak murid tidak alim. Sekarang terbalik pula. Tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Alimnya anak murid tu. Lain kali saya pesankan. Walaupun dalam pendapat ulama mengatakan, kalau duduk saja pun apa pahala dah, duduk saja. Pasal raudhatun min riyadil jannah. Kebun syurga. Maksudnya, berapa ramai orang boleh duduk di surau. Kalau dalam kampung kita ni ada 1000 orang, berapa persen datang?
Payah. Pasal bal tu'imul hayatad dunya. Bahkan kamu utamakan hidup dan dunia. Kita bayangkan, kita dalam dunia ni, pagi kita bangun, pergi kerja, petang balik, tidur. Besok itu juga, dah pernah mati, apa yang tak dapat? Barulah sesalnya itu tak dapat nak dibayangkan. Bagaimana sesalnya kita di akhirat besok kalau amalan tak berapa cukup. Sekarang sukalah kita, suka tengok majalawak, suka. Tapi akhirat besok baru perasan. Kalau aku beramal lalu, apa nak kalau? Apa nak kalau kan? Kalau tak ada kalau dah. Banyak kalau, tumbuhlah pokok kalau. Tak ada kalau-kalau. Nak kalau pun sekarang ni kalau. Itu sebabnya kita manusia ni Allah Ta'ala ciptakan untuk beribadat. Itu sebab Yusuf Al-Qadari mengatakan adalah merupakan suatu dosa yang tak dapat diampunkan. Kalau seorang itu tak tahu mengapa dia diciptakan dalam dunia. Saya ulang lagi sekali. Adalah merupakan dosa yang tak dapat diampunkan sekiranya kita dalam dunia ini tak tahu mengapa kita diciptakan. Dari mana datang, ke mana kita akhirnya, dan mengapa kita diciptakan. Kita tahu datang dari Allah. Manusia tidak boleh buat manusia. Tak boleh buat. Lalat pun tak boleh buat. Allah Ta'ala cipta kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jin pun, manusia pun sama, melainkan untuk beribadat. Itu kerja kita. Maka kalau kita tidak beribadat, sia-sia hidup kita dalam dunia ini, sia-sia. Alhamdulillah, kalau kita boleh melakukan ibadat, tunjukkan kita ni menjurus ke arah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Diciptakan untuk ibadat, kita pun beribadat. Allah merupakan satu perkara yang tidak munasabah. Kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nikmat. Makan, minum, pernapasan, kesihatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita makan, bagi minum, kita langgar perintah. Tak ikut cakap dia. Maka dengan demikian kita rehat, kita menungkan sekejap. Allah Ta'ala ciptakan manusia merupakan makhluk yang paling istimewa. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Jin tak cantik, binatang lagi tak cantik. Kita ada tiga penghidupan. Hayat nabati, hayat hayawani, hayat insani. Yang pertama, penghidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, penghidupan binatang-binatang. Yang ketiga, penghidupan manusia. Tumbuh-tumbuhan tidak ada, bertumbuh saja. Dia tak ada pikiran, tak ada apa yang nak dipikirkannya. Dia tumbuh saja, menolong manusia untuk dimakan. Yang kedua, hayat haiwan, binatang. Dia berkembang biak, dia tak tahu apa, orang marah ke, orang apa ke, dan hidup dia untuk makan saja. Itu binatang. Dia tak payah semayang, tak payah berwuduk, tak payah puasa. Dia hanya untuk dimakan oleh manusia. Binatang yang halal lah, yang haram jangan. Yang ketiga, hayat manusia. Hayat manusia berkembang, bertumbuh,
nak maju, berfikir, sampai berfikir bermacam-macam pikiran, nak senang hidup. Sekarang ini, cuba kita bayangkan, orang Amerika boleh cakap dengan kita di sini dalam masa sekejap. Apa yang berlaku di Amerika boleh kita tengok sekarang. Itu manusia gunakan fikiran. Maka kalau sekiranya kita orang yang berfikiran, kita menungkan sekejap. Pikiran kita ni terbagi berlima. Al-fikratu ala khamsati awjuhin. Pikiran itu terbagi berlima. Yang pertama, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menambah kuat keimanan kita. Memikirkan ciptaan Allah Ta'ala, tambah kuat kita punya iman. Contohnya, kita lihat semut. Duduk sana semut, gula di sini, dia boleh datang. Siapa punya gerakan itu agak-agak? Radar mana dia pakai? Apa sekarang? Apa? GSP, GPS. Tak apalah, penyu di Terengganu. Penyu Terengganu itu dia merayau mana-mana. Sampai masa dibalik ke Terengganu. Sesat tak dia agak-agak? Tak sesat. Dia pakai GPS ke? Tak. Anak dia kalau menetas di tepi pantai itu, adakah termenung dia? Tak termenung, terus ke laut. Adakah termenung? Nak mana pula aku? Mak bapak pun tak ada. Signboard pun tak ada. Tapi ke laut dia. Siapa yang kerja ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tengok itik dan ayam. Telur itik, ayam yang menetaskan. Kemudian, bila menetas saja, anak air itik itu ikut mak angkat dia ayam. Berapa hari ikut? 3-4 hari je. Tengok ni mak angkatnya. Mak aku ke bukan? Bukan makan berlain. Mak aku mencatuk, aku menyudung. Berenang pun tak pandai orang tua ni. Akhirnya ikutnya maknya itik. Siapa punya kerja? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi pula ke India. Orang India ada ladang gandum, babi masuk. Dihalau dengan macam-macam cara, tak lari babi tu. Tak lama ada seorang yang pintar juga fikiran dia. Dia pasang mikrofon, pasang apa namanya pembesar suara dalam ladang tu. Bila babi masuk, dia pasang kaset. Kaset apa? Kaset Michael Jackson. Lintang pukang babi lari. Babi dengan lagu Michael Jackson, lintang pukang. Kita pula rapat. Berteruk pada babi lagi. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala. Lihat di Eropah, di Eropah, di negara barat, negara orang hitam ni. Burung tempur, bila dia nak mengurat, burung lain dia buat sarang. Dia buat sarang. Datang girlfriend dia, tengok. Dia tengok, tak cantik dia. Koyak-koyak tanya sarang dia tu. Tetapi kalau girlfriend dia kata cantik, dia buatnya cantik-cantik. Sampai dia berkahwin. Siapa yang kerja? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pula di apa namanya di Pulau Langkawi. Gamat dipotong dulu, jangan putus, betul mati dia. Cantum kembali, cantum dia. Itu hebat gamat. Tu orang buat gamat. Kalau kita perut dia luka, minum air gamat. Gamat tu tuan-tuan tahu makna nama dia. Nama gamat tu nama orang.
Orang itu pergi memancing, pecah kapal dia. Pecah kapal dia, tak ada benda nak makan. Luka-luka badan. Dia makan gamat tu. Gamat tu baik. Dia punya luka-luka, digelarkan orang gamat. Nama kawan tu, bukan gamat. Sama juga di Australia. Makna kangaroo. Orang kangaroo semua kangaroo. Pasal orang putih di England datang ke Australia, tanya, what is this? Datang apa ni? Dia kata, kita kangaroo. Awak kata apa? Masih gelarkan kangaroo semua sekarang. Itu cerita orang gila ini saya tak tahu. Habis kita balik. Begitu yang pertama. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatih. Fikirkanlah ciptaan Allah, jangan fikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam boleh fikirkan. Macam-macam boleh kita fikir. Macam apa namanya, keluang malam. Dia berjalan malam boleh, dia nampak. Siang tak nampak. Terlalu terang dunia ni dia tak nampak. Itu alam yang kita nampak. Kita lihat alam kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu apa kamu tak tengok? Tengok mata kita ni, sekelip-kelip mata kita. Pakai bateri ke? Siapa yang mengkelip-kelip mata kita? Kemudian tengok pula tangan kita. Tangan kita ni kalau begini boleh penyenduk. Jadi penumbuk tangan kita. Hidung kita pula. Mengapa Tuhan ciptakan hidung kita ke bawah? Hidung, lubang dia. Kalau ke atas macam mana? Kalau hujan, tak penuh sombong kapal. Telinga kita ni. Pasal apa ada about? Pasal apa? Kalau semut masuk, dia ikut orang about dulu. Kita akan perasan ada sensitif telinga. Masuk dalam telinga pula. Tegip dia tarik telinga. Oh, baik dia kata. Keluar dia. Terus orang hidup tak masuk telinga. Orang mati je masuk. Kalau hidup takkan tidurlah mana semut tak masuk. Gitu. Itu ciptaan Allah SWT. Itu lindungkan kita. Pasal apa kita pernah menung? Pasal dah lah begitu. Itu yang pertama. Tak apalah. Yang kedua, menungkan nikmat Allah Ta'ala. Supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur. Nikmat Ta'ala makan. Nikmat sihat. Kalau kita tekak ni sakit, tak tekak sakit. Sedap tak makan? Dua orang. Seorang sakit, seorang tak sakit. Makan pisang. Seorang baik, seorang manis. Maka yang sedap tekak ke pisang? Itu nak fikirkan. Pisang sedap ke tekak sedap? Kalau tekak sakit, tak sedap. Maka pisang tak sedap. Itu menunggu nikmat Allah. Itu sebabnya nikmat Allah. Kita tak makan sebulan tak mati. Tak minum seminggu mati. Tak bernafas 10 minit mati. Nikmat nafas tu yang paling mahal. Tuhan bagi free je. Oksigen 21%. Free Tuhan bagi. Tak lebih dan tak kurang. Lebih terbakar dunia, kurang tak cukup nafas kita. Tuhan bagi elok-elok je. Siang kita tarik oksigen. Tumbuh-tumbuhan menarik karbon dioksida. Malam terbalik. Malam tumbuh-tumbuhan mengambil oksigen. Kita pun mengambil oksigen. Siapa yang ijaz? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikan boleh bernafas dalam air. Siapa yang kerja? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nikmat Ta'ala. Itu sebabnya kita syukur kepada Allah Ta'ala. Terlalu bersyukur. Pasal
makanan cukup, minuman cukup, pernafasan yang paling penting. Manusia boleh bagi makan minum, tetapi yang paling penting kebahagiaan siapa pun tak boleh bagi. Nikmat iman siapa pun tak bagi, Allah Ta'ala yang bagi. Syukur Allah Ta'ala lah kita. Syukur betul. Tak sepatutnya kita menderhaka kepada Allah Ta'ala kalau kita dah diberi nikmat sebab bermacam-macam nikmat tetapi tidak menggunakan iman untuk bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita banyakkan ibadat pasal terlalu bersyukur sebab Nabi, walaupun Nabi itu confirm masuk surga, tapi beramal tak kurang. Kita yang tak confirm ni lagi banyak yang kena. Tapi kadang-kadang kita lalai, kurang peduli tentang ibadat, banyak buang masa. Itu sebabnya thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan disoal daripada mahsyar segala nikmat. Nikmat apa? Nikmatul faragh, nikmatul sihat. Nikmat sihat, nikmat lapang. Tuhan akan soal. Lapang buat apa? Sihat buat apa? Itu sebabnya Nabi pesan, cari 5-10 sihat sebelum sakit. Banyak orang dah sakit baru nak beramal, tak ada faedah. Ustaz, saya kalau sihat, saya nak beramal, tak nak buat maksiat. Kalau sihat, kalau tak sihat, buat lagi maksiat. Banyak orang jumpa saya pejabat, menyandar pejabat. Ustaz, menaga jatuh Ustaz. Ustaz ni tolong tak? Kita pun tolong lah. Maju balik sebelum lagi. Tak datang betul. Tak datang lah. Nazir bin Syarab, datanglah dia. Bila naik balik naga, tak jumpa Thailand. Ustaz, naga bagus Ustaz. Dia tak baju lentih pun. Nah, itu kelebihan kita lah. Bukan saya mungkin nak cerita kelebihan kita lah. Begitu. Itu nikmat tu kita pastikan nikmat. Dan wa amma binikmati rabbika fahadis, nikmat Allah hendaklah dimaklumkan kepada orang lain. Kita kadang-kadang masalahnya hilang duit. Satu surau tahu nak baca Yasin, orang curi rumah saya, Pak Imam baca Yasin. Ya Allah tahu, pulangkan balik duit dia. Tapi bila dapat duit, siapa pun tak tahu. Jual tanah 2 juta. Dah dapat duit dah? Belum. Dah dapat? Belum, lambat lagi tu. Dah dapat? Dah habis dah. Itu kelebihan kita. Itu masalah. Habis. Teringkaskan sikit. Yang ketiga, merungkan syurga Allah Ta'ala. Supaya kuat beribadat. Kita menemukan contohan baca surah Al-Waqi'ah. Tengok. Was-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang berlumba-lumba untuk berbuat baik, nanti mereka masuk golongan orang yang hampir Allah Ta'ala, masuk surga na'im. Surga na'im macam-macam ada. Makan gitu, isteri ada, macam-macam apa ni, dia punya balasan Allah Ta'ala. Orang dalam syurga ni, isteri pun dapat. Tuan-tuan tahu isteri kita berapa di syurga besok? 72. Bukan 2, 72. Macam ada harapan. 72 isteri kita, 70 manusia biasa, 2 bidadari. 70 manusia. Suami-suami yang masuk neraka tu, isteri dia kita ambil. Baru tahu dia.
Itu dalam hadis tu, hadis Bukhari. 70 manusia biasa, tapi dia lebih cantik daripada bidadari pasal dia beramal. Orang beramal lebih cantik daripada bidadari cantik dah. Dia lebih cantik lagi. Dapat seorang 72. Tapi jangan tuan-tuan mikir-mikir tengah semayang. Allah banyak betul. Ya, menunggan. Jadi menunggan supaya kita kuat beramal. Bukan memang nak masuk surga jangan jadi niat, tapi akan diberi. Kita beramal jangan niat untuk masuk surga, tapi memang itu niat pun tak apa, tapi rendah standard lah, itu je lah. Kita mesti ada 4. 5 ya. Pertama semayang. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga zikir. Yang keempat sedekah. Yang pertama solat, semayang. Semayang fardu kita buat, kena tinggal. Barang siapa yang tinggalkan semayang satu waktu dengan sengaja, masuk neraka 80,000 tahun. Kita mesti takut. 80,000 tahun, bukan 8 tahun, bukan 8 hari. 8 minit pun bukan. 8 minit pun jangan, 8 saat pun jangan, tak sanggup kita. Neraka itu tak payah neraka. Api dunia pun cukup lah. Sembamkan banding dengan api macam mana. Semayang jangan tinggal. Diiringi semayang sunat rawatib. Sunat rawatib contohnya semayang sunat sebelum subuh. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat subuh lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Sebenarnya Allah Ta'ala sayang kepada kita sebenarnya. Sayang. Dia bagi pahala banyak. Dosa sikit. Contoh lagi. Semayang sunat lepas Jumaat. Banyak orang silap. Sebelum Jumaat, ramai yang semayang. 90% semayang sunat sebelum Jumaat. Lepas Jumaat, dia balik. Sedangkan semayang sunat lepas Jumaat itu sunat muakkad. Nabi tak pernah tinggal. Kita dengar begini. Mengapa kita tak beramal banyak? Yang kita tak confirm lagi masuk surga ni. Kita lagi banyak. Pasal kita takut, bimbang, tak dapat balasan. Jadi kita beramal banyak. Semayang sunat. Sunat rawatib yang tinggal. Diiringi semayang sunat-sunat yang lain. Termasuk semayang tahajud. Semayang tahajud yang payah nak bangun tu. Kita mesti berazam untuk mula semayang tahajud, kerana barang siapa yang semayang tahajud, kuburnya akan terang-terang seperti matahari baru terbit. Itu. Saya ulang lagi sekali. Barang siapa yang semayang tahajud, nanti kuburnya terang-terang seperti matahari baru terbit. Pasal betul bagi banyak kan? Ayah membagi tu. Duduk tumbang. Loceng dah bunyi dah. Tring. Tekan pada balik. Bayangkan begini. Dan bayang ya. Kita dalam kubur besok. Setiap kita ni mesti mati. Itu nak cerita. Tuan-tuan bakal jenazah sekalian. Ingat tu. Mati masuk kubur itu tutup dengan papan. Kemudian tanah. Gelap. Gelap gelita. Malam sekarang lagi gelap. 2 kali gelap. Tapi kalau kita dah standby ibadat, pasal semayang kita di kepala. Puasa di kiri. Zakat di kanan. Di bawah segala ibadat-ibadat yang lain. Standby.
Kalau amalan tak cukup, tak nak mati tu. Dan berani mati malam ni. Tak berani. Apa Nabi kata? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa suka nak bertemu dengan Allah, Allah pun suka nak bertemu dengan dia. Barang siapa tak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Mana nak suka? Amalan tak cukup. Amalan tak ada. Takut dia mati. Bimbang dia mati. Tuan-tuan ingat, takut mati, berani mati pun mati. Bila mati jangan takut. Suka mati pasal kata Bilal bin Rabah. Apa kata isteri? Wahai Bilal, saya rasa hati aku bukan nak meninggal, wahai Bilal. Apa Bilal kata? Suka hati aku nak mati. Suka pula dia. Pasal cepat aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Maknanya sebabnya kita ni yang sedih kalau masuk kubur tu tak ada bekalan langsung. Bekalan langsung tak ada. Apa nak diharap? Mati menyesal, terlalu menyesal. Itu sebabnya saya kata kita beramal tahajud jangan tinggal. 2 rakaat pun jadilah. Bangun-bangun sembahyang tahajud 2 rakaat pun jadi. Yang bagusnya 12 rakaat. Yang bagusnya 12 rakaat. Pasal Nabi sembahyang 12 rakaat. Tak boleh 12, 10. Tak boleh 10, 8. 8 tak boleh, 6. 6 tak boleh, 4. 4 tak boleh, 2. 2 tak boleh, tak payahlah. Tidur je lah. Tidur itu, dia kata apa? Mati sementara. Mati itu, tidur selama-lamanya. Kenapa tu? Mati itu, tidur sementara. Terbalik pula ya. Nak azan. Tak azan batal kemudian. Jangan hilang idea. Tangguh. Lepas akan apa azan. Saya tak boleh. Kalau hilang, saya pun Assalamualaikum. Modal habis. Jadi begini. Kan dah hilang tu. Mati itu, tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Pasal apa? Bila kita mati, dah dapat jawab soalan muka nanti, apa mereka kata? Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidur di pengantin baru. Kata dia malaikat, bila kita dapat jawab soalan. Soalan 3 je. Siapa Allah Ta'ala? Siapa Muhammad? Mengapa Muhammad dia? Siapa Allah Ta'ala? Siapa Muhammad? Dan apa agama? 3 soalan yang kubur. Dah dapat jawapan, yang jawab ke amalan kita. Begitu. Jadi selesa hidup dunia. Tetapi kalau sekiranya tak dapat jawab, dihimpitnya, beranap kita tulang tu. Tulang teranap. Dihimpit oleh kubur. Terbenunglah. Sekarang ni tuan-tuan ya, orang muda pun mati, orang tua tentu dah. Kalau orang muda-muda tak beramal, nanti mati muda. Cuba ingat. Orang muda-muda tak beramal, nanti mati muda. Mati muda lagi rugi. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dunia tak dapat, dah mati. Akhirat tak dapat, tak ada amal. Dia pesan anak-anak kita muda-muda ni, jangan tak beramal. Takut. Kadang-kadang orang sihat mati, orang sakit tak mati-mati. Itu masalah. Contohnya apa orang Arab kata, kam min saqimin
Syahina minaddah. Wa kam min sahihin, apa dia kata? Berapa ramai orang sakit tak mati-mati. Berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati. Kita pergi ke hospital tengok saudara kita sakit. Pak Ngah nak makan Pak Ngah? Aku makan gara-gara minum tak tidur pun tidak. Kita kata nak gula orang tua. Kita pun balik. Singgahlah pasal malam, beli buah Melaka. Makan tercekik, kita mati dulu. Dia tak mati. Akan dulu itu dia yang mati. Mati sekarang tak lagi mudah kan. Macam-macam penyakit. Kemudian barahlah itu. Sihat-sihat dan dah mati. Tak sangka dia baru minum teh sama saya tadi. Dah meninggal. Itu sebenarnya titik mati itu berada di antara celik, pejam dan celik. Waktu pejam mata memang tak sempat nak celik. Waktu celik mata sempat nak pejam. Mati mencelah. Takut. Tapi kita jangan takut mati. Takut mati pun mati. Berani mati pun mati. Takut buat apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siap-siap bekal. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya pesan kita tadi, sembahyang tahajud. Jangan tinggal. Memanglah nak mula itu payah. Tapi kita menungkan gini, menungkan aku mati besok lagi gelap. Lagi tak bangun-bangun. Tapi kalau kita dah beramal, tak ada apa yang kita takut. Tak apa takut. Mati semua kan mesti mati. Kulu nafsin za'atul maut. Siapa yang bernyawa mesti mati, merasai mati. Jadi beramal saja. Yang ketiga, baca Quran. Yang kedua baca Quran. Quran, kalau nak tidur baca 3 surah. Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Waqi'ah. Baca. Tak kira nak bila maghrib boleh, sebelum maghrib boleh, lepas isyak boleh. Nak tidur pun boleh. Satu hari kurang-kurang 100 ayat baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran nanti hari kiamat esok jadi syafaat kepada pembaca. Kalau tak boleh 100 ayat, 10 ayat. 10 ayat tak boleh, 2 ayat. 2 ayat tak boleh, 1 ayat. 1 ayat tak boleh, 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Subhanallah. Jadilah. Dah malas sangat. Saya pesankan tuan baca Quran. Kurang-kurangnya 100 ayat. Tak dapat 100 ayat, mula-mula 2 ayat, 3 ayat. Baca Quran. Jangan baca Quran. Baca Quran. Kalau malam-malam lagi bagus. Subuh-subuh baca. Subuh-subuh. Ataupun tonton sembahyang hajat, sembahyang tahajud. Baca Yasin dalam sembahyang tahajud. Kita hafal lah surah tahajud. Hafal. Itu Quran kita baca. Yang ketiga zikir. Zikir kalau boleh, saya pesankan tuan-tuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 100 kali sehari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekejap dia. Kalau Imam Ghazali hari Jumaat 1000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kalau kita nak tidur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia pun tertidur. Dikira sedang berzikir. Dikira sedang berzikir, walaupun tidak berzikir dan tidur. Tapi kita zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tertidur.
dikira sedang berzikir. Sebenarnya Tuhan sayang kepada kita semuanya. Itu sebabnya pahala kita banyak. Kita bayang ya. Tuhan tak nak kita masuk neraka sebenarnya. Itu sebab Tuhan bagi pahala satu, dosa satu. Pahala satu, 70. Macam sedekah lah. RM1 jadi RM700. Kalau curi satu, satu. Sedekah tak. Begitu. Tuhan sayang sangat pada hamba. Dia tak mahu kita masuk neraka. Cuba tuan bayangkan. Kita kalau semayang seorang, satu pahala. Berjemaah 2 orang. 27. Kan jarak. Kenapa tak 2? Kan? Kalau orang bujang, semayang, 1. Tak kahwin, 1. Kalau kahwin, berapa? 70. Kan? Kalau kahwin 2, 140 lah. Kemudian tuan-tuan kena kahwin 2. Pahala banyak lagi. Betul. Betul. Kalau kita ke Mekah, satu waktu 100,000. 5 waktu 500,000. 2 hari 1 juta. Kalau sebulan 15 juta. Tapi jangan dikira lah pahala tu 1 juta, 2 juta. Tak boleh. Ada kawan saya cerita, dia pergi Mekah, jumpa kawan dia seorang. Kawan jumpa orang Indonesia seorang. Duduk Mekah 3 bulan. Akhirnya baliklah Malaysia, kamu balik Indonesia. Dia pergilah Indonesia jumpa kawan dia yang di Mekah sama-sama tu. Itu sembahyang Isyak. Bapak, lepas Isyak kita ke mana? Lepas Isyak kita ke disco lah, dia kata. Kan bapak sudah ke Mekah? Ya. Saya ke Mekah 3 bulan. Berapa pahala? 45 juta. Kalau menari sikit sebanyak, potong 2-3 ribu, enggak apa-apa. Pasal dikira pahala tu. Maknanya pahala 45 juta, potong 3 ribu, tak banyak duit pakai. Tak boleh lah. Macam satu cerita juga, dah tutup Pak Kiai Indonesia. Berceramah, bawa isteri dia, berceramah. Dia barang siapa bersedekah dengan pakai barang yang dia paling suka, pahala paling banyak. Habis itu, baliklah isteri tadi. Besok suami pergi ceramah hari, Pak Kiai ceramah hari. Isteri tak pergi. Tiba juga ada orang tak sedekah. Dia hadiahkannya baju suami yang paling sayang. Pasal suami ceramah semalam, sedekah yang paling sayang itu paling banyak pahala. Dia sedekah. Balik-balik rumah, suami tengok-tengok, kok tak ada. Mana baju saya? Saya suruh sedekah. Kan saya sayang itu baju. Kan abang ceramah semalam, sedekah paling sayang kali. Itu hadis untuk orang lain. Untuk kita lain. Tak boleh pakai gitu. Gitu. Boleh sikit lagi? Tak habis lagi ni. Sikit je. Kemudian yang kedua ni, wait. Ya Allah, la ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Jadi malam ni saya akan ijazahkan tuan-tuan la ilallah, senang 3 kali. Sebagian Nabi ijazahkan Sayyidina Ali dan sampai kepada saya nak sampaikan kepada tuan-tuan pula. Syarat ni tuan-tuan beramal lah, jangan tak beramal pula. Rugi saya pergi. La ilallah 3 kali saja. Tapi bagusnya satu hari 300 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Dengan ini saya ijazahkan tuan-tuan mengamalkan la ilaha illallah 3 kali. Tuan-tuan jawab, kami terima. Jadi masa Nabi bagi Sayyidina Ali itu, dia pejam mata, selawat dan dia ajarkan la
ilaha illallah. Itu sanad daripada Nabi turun sampai kepada tuan saya sampaikan kepada tuan-tuan. Rugi pula tuan-tuan tak dapat. Begitu insya-Allah. Tuan-tuan amalkan. Sekurang-kurang 3 kali, malas satu, malas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ikut saya cakap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi itu wirid sekurang-kurang itu sekurang-kuranglah. Kalau nak panjang lagi, banyak lagi. Jadi saya bagi tahun depan. Ya. Habis. Yang keempat, sedekah. Sedekah, tung lalu ni boleh sedekah lah. Itu 4 amalan kita. Habis. Kita balik-balik. Yang keempat tadi, menumkan neraka Allah Ta'ala. Seksaan Allah Ta'ala. Supaya itu takut nak buat maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Apa Syekh Umar kata? Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 5 perkara dalam 5 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya pada satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itu penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Jangan buat. Yang kedua, buatlah ibadat walau kecil sekalipun. Boleh jadi itu penyebab kita masuk syurga. Penyebab Allah Ta'ala redha kepada kita. Yang ketiga, Allah sembunyikan ajal. Tak tahu bila. Supaya apa? Standby hari-hari. Jangan buat. Maknanya Allah Ta'ala sembunyikan ajal kita. Kalau tahu ajal kita macam mana agak-agak? Tidur kita. Macam satu cerita dulu Ibn Sina. Dan kenal Ibn Sina, seorang ahli kedoktoran zaman dulu. Datang seorang perempuan, gemuk. Dia tuan dia kata, saya ni tak dapat anak lah. Ibn Sina rasa, dia kata, awak nak mati lagi sebulan. Sudah, lain soalan dan jawapan. Soalannya saya tak dapat anak. Dia kata, awak akan mati lagi sebulan. Sudah. Baliklah dia. Dia balik, memikirkan nak mati dari ni, kurus. Kering badan dia. Takut mati. Tengok sebulan, tak mati pula. Tak mati pula aku ni. Jumpa Ibn Sina balik semula. Tuan tak mati pun dia kata, yalah, saya tahu awak tak mati. Tapi saya nak suruh awak kurus. Lepas tu dapat anak dia. Soalannya ialah, orang takut mati ni, takut mati. Mati takut. Tu. Jadi, kita, tadi, menyenangkan mati, takut. Tu Tuhan sembunyikan bila kita mati. Kalau tahu mati, macam mana agak-agak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doanya Syah Alam. Berapa anak? 6. Bila meninggal, lagi 2 hari ni. Macam mana agak-agak? Tuhan sembunyikan. Yang terakhir sekali, Tuhan sembunyikan Lailatul Qadar. Pasal apa? Dia cari hari-hari cari. Itulah tuan-tuan. Yang akhir sekali, menurunkan kecuaian kita. Cuai. Mengapa kita cuai? Supaya kita takut dan malu kepada Allah SWT. Cuai. Semayang lambat. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Cuai. Jadi kita malu Allah SWT. Itulah. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah takat itu dulu pada malam ini. Jumpa lagi pada lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma mun alina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasahihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alayka wa husnal zanni bik wa mun alina bi kulli ma yuqarribuna ilayka naqul bi afiyad darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.